Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dewan yang dihormati, dapat bertemu lagi kita dalam gelanggang forum Cakna Isu bersama saya Nur Mariana pada pagi yang bahagia ini. Baiklah, apa topik kita pada hari ini? Semestinya kita akan membahaskan lagi tentang isu-isu pendidikan yang ada di Malaysia ini. Dan topik kita pada hari ini ialah kepelbagaian pengajaran dalam pendidikan Islam. Bersama saya adalah dua orang ahli panel yang tidak asing lagi bagi kita, dan saya pasti hadirin semua tidak sabar bukan untuk mendengar perkongsian daripada kedua-dua ahli panel kita. Baiklah, anda semua sudah pasti tidak sabar bukan untuk berkenalan dengan panel-panel yang hebat kita pada pagi ini. Baiklah, saya memperkenalkan panel pertama kita iaitu Puan Syakira yang merupakan pengarah pendidikan Jabatan Pelajaran Negeri Pahang. Apa khabar Puan Syakira? Sihat? Okey, baiklah. Tidak lupa juga panel kedua kita iaitu Puan Nurul Najiha yang merupakan Pegawai Bahagian Pembangunan Insan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Selamat datang Puan. Baiklah, sebelum kita meneruskan forum kita ini kepada lebih lanjut lagi, izinkan saya untuk berkongsi sedikit maklumat mengenai tajuk yang bakal kita kupaskan sebentar lagi. Okey, menurut Kamus Dewan edisi keempat, kepelbagaian ini bermaksud perihal berbagai-bagai jenis merangkumi banyak benda sama ada abstrak ataupun konkret yang boleh diperoleh di sesuatu tempat atau kawasan yang sama, manakala budaya pula bermaksud erti cara hidup manusia yang dibentuk supaya ia dapat berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat dan alam sekitar. Akan tetapi, di dalam kepelbagaian bukan hanya ada budaya semata-mata, tetapi ia juga ada seperti sosio budaya dan pelbagai lagi. Baiklah, berbalik kepada satu artikel yang akan kita kupas bersama-sama dengan panel kita pada hari ini, iaitu artikel yang bertajuk Kepelbagaian Elemen Budaya dalam Pengajaran Pendidikan Islam, Isu dan Kepentingan. Okay. Di dalam artikel ini, ia ada mengatakan mata pelajaran pendidikan Islam ini juga tidak terkecuali dalam meraihkan kepelbagaian budaya yang terdapat dalam kalangan murid. Malah, pendidikan Islam juga dilihat sebagai satu mekanisme untuk menyatukan kepelbagaian budaya yang ada dalam kalangan murid. Jadi, saya ingin bertanyakan soalan yang pertama kepada Puan Syakira. Berdasarkan artikel ini, apakah skop dan dapatan kajian yang terdapat di dalam kajian ini? Boleh Puan Syakira ulaskan sedikit? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator di atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Jadinya untuk kita lihat kepada skop kajian dan dapatan kajian daripada artikel ini. Okey, saya melihat kajian ini fokusnya adalah kepada penekanan elemen kepelbagaian budaya bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Jadinya kajian ini menumpukan kepada kepentingan guru pendidikan Islam itu menerapkan elemen kepelbagaian budaya dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam darjah bersama murid-murid. Kerana kajian ini mendapati murid-murid yang mempelajari subjek pendidikan Islam ni, mereka apabila didedahkan, dicampurkan mereka ini kepada kaum yang pelbagai budaya di Malaysia ni. Kita tahu secara umumnya Malaysia ni merupakan negara yang mempunyai kaum yang pelbagai rakyat yang pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Jadi pasti memiliki budaya yang berbeza-berbeza di antara setiap kaum yang berada di Malaysia ni kan.
Jadinya pengkaji mendapati apabila murid-murid yang mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam ni, mereka apabila didedahkan kepada kaum-kaum lain selain daripada kaum Melayu, mereka menjadi sukar untuk bergaul, sukar untuk mereka memahami budaya lain ni kerana tidak mendapat pendedahan secara khusus daripada guru pendidikan Islam semasa pengajaran mata pelajaran ini. Jadinya pengkaji dia mendapati murid ni canggung, susah nak memahami kerana mereka ni tidak mempunyai pengetahuan terhadap kefahaman tentang budaya-budaya yang berada di Malaysia. Jadinya mereka ni perlukan pendedahan daripada guru pendidikan Islam untuk memahami elemen kepelbagaian budaya ni yang berada di Malaysia ni secara menyeluruh. Jadi itu menjadi satu tugaslah kepada guru pendidikan Islam untuk menerapkan elemen kepelbagaian budaya di dalam pengajaran yang disampaikan kepada murid-murid. Selain itu, kajian ini juga cuba untuk meneliti beberapa kekangan yang dihadapi oleh guru dalam menyampaikan menerapkan elemen kepelbagaian budaya di dalam pengajaran mereka. Jadinya pengkaji ni cuba untuk meneliti apakah kekangan-kekangan yang dihadapi oleh guru-guru semasa pengajaran di dalam bilik darjah tu dalam penerapan elemen kepelbagaian budaya. Antaranya yang didapati kekangan guru ni kurang membaca, tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam lah tentang kepelbagaian budaya bagi kaum-kaum lain yang berada di Malaysia ni. Jadi bila guru tiada pengetahuan, jadi guru sukar untuk menyampaikan fakta yang berkaitan dengan apa yang ingin dicapai oleh pengkaji tadi. Selain itu, daripada segi kekangan masa guru tidak mempunyai masa yang banyak kerana guru, kita sedia maklum, guru pada zaman sekarang ni mereka disibukkan, mereka dibebani dengan tugasan-tugasan pengkeranian, tugasan-tugasan yang tidak menjadi skop sebenar tugas seorang guru tersebut. Jadi apabila berlaku kekangan masa ni, guru sukar untuk bersedia untuk menyampaikan penerapan ilmu mengenai dengan kepelbagaian budaya di dalam bilik darjah. Selain itu juga, guru sendiri mempunyai kekangan. Jadinya kekangan-kekangan ini perlu dihadapi, perlu dicari solusinya, perlu dicari kunci penyelesaiannya agar dapat menyampaikan elemen kepelbagaian budaya ni secara berkesan di dalam bilik darjah. Okey, jadi seterusnya saya pergi kepada dapatan kajian. Di dalam artikel ini pengkaji menumpu kepada 3 dapatan kajian. Yang pertama adalah tuntutan agama. Penerapan elemen kepelbagaian di dalam mata pelajaran pendidikan Islam merupakan tuntutan agama. Kerana di dalam Al-Quran sendiri ada dalil yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menciptakan kita pelbagai bangsa, pelbagai rupa, pelbagai warna kulit ni untuk kita saling mengenali di antara satu sama lain. Jadi pengkaji mendapati penerapan elemen kepelbagaian budaya di dalam mata pelajaran pendidikan Islam ini merupakan salah satu juga tuntutan agama. Yang kedua, ia juga merupakan tuntutan kurikulum. Selari dengan kehendak KPM
dan juga kerajaan Malaysia yang ingin menyatupadukan pelbagai kaum supaya mempunyai semangat patriotik, cintakan negara. Jadi melalui pendidikan juga kita perlu untuk menerapkan perkara tersebut supaya murid-murid ni mereka mempunyai nilai menghormati di antara satu sama lain. Jadi mempunyai rasa boleh bertoleransi dengan kaum budaya lain. Jadi itu merupakan tuntutan kurikulum yang dikehendaki dalam dalam KPM itu sendiri. Selain itu, macam contoh di dalam satu persatuan ataupun satu kelab sukan di sekolah kan, mereka perlu untuk mempelbagaikan kaum di dalam satu persatuan ataupun satu kelab itu supaya murid-murid ini dapat bergaul sesama mereka dan lebih memahami, lebih menghormati, lebih bertoleransi, lebih bersimpati kepada kaum-kaum yang lain ini. Okey. Dan seterusnya, Islam merupakan agama sarwa jagat, sarwa jagat. Okey, apa itu sarwa jagat? Iaitu Islam ni merupakan agama yang universal. Islam tidak jumud, Islam tidak tertutup. Islam bahkan menggalakkan persahabatan kita dengan agama lain, dengan budaya lain, dengan kaum lain. Islam tidak mengamalkan resis, tidak mengamalkan perkauman. Jadinya sesuai dengan seperti yang kita ulang pertama tadi, Allah Ta'ala menuntut kita untuk saling mengenali di antara satu sama lain tu kan. Jadi di situlah Islam merupakan agama universal, tidak tertutup, tidak menolak budaya-budaya lain selagi mana tidak bertentangan dengan syariat agama Islam itu sendiri. Okey, seterusnya saya serahkan kembali kepada Cik Maliana. Terima kasih Puan Syakira di atas penerangan tadi. Baiklah, apa yang dapat saya simpulkan berdasarkan ulasan Puan Syakirah tadi ialah antara kepentingan penerapan elemen budaya dalam pengajaran pendidikan Islam ni antaranya ialah ia merupakan salah satu tuntutan agama, tuntutan kurikulum, dan Islam merupakan agama sejagat. Baiklah, seterusnya seseorang guru itu pasti akan menemui banyak isu dan cabaran pendidikan. Kesedaran dan kefahaman tentang isu-isu ini dan cabaran-cabaran ini tersebut adalah penting untuk membantu guru supaya boleh berfikiran luas dan mantap. Justeru, apakah kesan kepelbagaian budaya ini kepada guru serta PDPC pada masa kini? Mungkin Puan Naziha boleh memberikan pendapat Puan. Okey, silakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, pada pandangan saya terdapat pelbagai kesan kepelbagaian kepada guru dan PDPC. Pertama sekali, kesan kepada guru adalah guru akan lebih mengenali dan memahami sifat seseorang pelajarnya di dalam kelas. Mengenali budaya bagi setiap etnik dan kaum di negara kita, boleh mengenal pasti keperluan murid dan tidak menggunakan untuk tujuan pelabelan yang mana boleh mengundang kepada perkara sensitif. Jadi, sebagai seorang guru amat perlu untuk memastikan kepelbagaian budaya dapat diterapkan di dalam kelas supaya tidak berlaku diskriminasi kaum di dalam kelas. Jadi, setiap pelajar di Malaysia berhak untuk mendapat pendidikan. Sebagai seorang pendidik, kita mestilah bersikap terbuka dan menerima mana-mana kaum yang kita ajar di dalam kelas. PDPC yang berkesan pula ialah kita dapat kaitkan kehidupan seharian kita dalam pembelajaran. Kepelbagaian budaya dapat mewujudkan pelbagai situasi dan cara hidup bagi setiap masyarakat di Malaysia dalam memastikan kita dapat mewujudkan kaum Malaysia. Oleh itu, perkara ini dapat memberikan kesan yang positif kepada negara kita dan juga kepada generasi yang akan datang. Selain itu, ia juga dapat memberi kesan dalam pengurusan bilik darjah dan pengurusan
memulihkan hubungan di dalam kelas, yang mana guru dapat membina suasana kelas yang progresif dan harmoni jika tidak berlaku kelompok di dalam kelas. Pelajar turut dapat belajar secara tidak langsung di dalam kelas. Penyusunan murid di dalam kelas turut memainkan peranan yang penting dalam memastikan pelajar turut merasai kepelbagaian budaya dalam negara kita. Guru juga boleh melakukan kajian sosiometrik untuk mengenal pasti corak perhubungan dalam bilik darjah tersebut. Terima kasih Puan Naziha. Begitu jelas sekali penerangannya. Baiklah, kita berbalik kepada Puan Syakira. Berdasarkan artikel yang Puan ulas tadi, kita sudah tahu tentang dapatan kajian tersebut. Jadi, apakah kepentingan dapatan kajian tersebut dengan guru dan PDPC pada masa kini? Boleh Puan terangkan sedikit? Terima kasih kepada moderator di atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Jadinya kita nak tengok apakah kepentingan dapatan kajian ni kepada guru dan juga proses PDPC yang berlangsung di dalam bilik darjah. Okey, kepada guru, kita tengok dulu skop kepada guru. Apabila guru berjaya menerapkan elemen kepelbagaian budaya di dalam bilik darjah, guru ni akan lebih peka dengan sensitiviti budaya lain. Sebagai contoh, ketika guru memberikan penerangan dan juga contoh di dalam pengajaran pendidikan Islam ni, guru tidak akan menyentuh isu-isu yang boleh menimbulkan ataupun kita kata menyentuh sensitiviti agama ataupun budaya lain tadi. Jadi guru akan lebih peka, guru akan lebih sensitif, lebih berhati-hati dalam memberikan penerangan, syarahan kepada murid-murid agar murid-murid dapat menerima kefahaman yang betul. Supaya murid-murid sendiri bila guru sendiri yang berhati-hati, murid-murid akan nampak perkara tersebut dan mereka akan menyerap nilai itu. Dan apabila mereka bergaul dengan kaum yang lain yang mempunyai budaya yang berbeza dengan mereka, mereka akan menjaga juga sensitiviti. Jadi guru ni orang kata contoh suri tauladan kepada murid kan. Jadi itu kepentingan pertama lah yang saya nampak sekiranya guru menerapkan elemen kepelbagaian budaya di dalam bilik darjah. Yang seterusnya, guru dapat mendedahkan kepada murid bahawa kehidupan di Malaysia ni terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi mungkin kalau contoh kita mengajar murid-murid sekolah rendah ataupun murid-murid yang kurang mendapat pendedahan tentang kepelbagaian budaya ataupun dan kepelbagaian kaum di Malaysia kan. Jadinya murid-murid apabila didedahkan dengan elemen kepelbagaian budaya ni, mereka dapat kefahaman yang baru, dapat ilmu pengetahuan yang baru tentang kehidupan dekat Malaysia ni bukan semata-mata berdasarkan bangsa aku sahaja, budaya aku sahaja dekat Malaysia ni. Tak. Jadi di situ secara automatiknya kita dapat lihat berlaku penerapan nilai-nilai murni di dalam bilik darjah, seperti contohnya nilai toleransi, nilai hormat menghormati, nilai bekerjasama, nilai patriotik dalam mempertahankan negara. Jadi itu adalah satu kepentingan apabila guru menerapkan elemen kepelbagaian budaya ni di dalam bilik darjah. Murid akan menerima kebaikan daripada pengajaran guru tadi. Okey. Seterusnya, guru juga dapat mengelakkan daripada berlakunya perpecahan, berlakunya resis di antara dalam kalangan murid-murid. Jadi dapat mengelakkanlah perkara tersebut daripada berlaku bila berlaku perpecahan kaum, bila berlaku perselisihan faham antara kaum. Kita tengok berlaku tragedi yang pada zaman dahulu di Kuala Lumpur mencatatkan sejarah peristiwa 13 Mei.
Jadi kita nak mengelakkan daripada perkara tersebut berulang kembali, kerana itu merupakan satu tragedi hitam yang berlaku di Malaysia. Jadi melalui pendidikan kita cuba untuk menghalang perkara tersebut daripada berulang kembali, daripada kesilapan yang sama berulang kembali kepada generasi yang akan datang. Dan seterusnya, guru sendiri akan memiliki kesedaran untuk menerapkan nilai murni di dalam diri guru itu sendiri dan juga kepada murid-murid, bahkan kepada masyarakat sekeliling. Jadi kita tahu betapa pentingnya peranan seorang guru ni dalam masyarakat sosial kita kan, di Malaysia ni. Guru yang mempunyai peranan yang paling penting dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan pengetahuan, menyampaikan fakta yang tepat. Jadinya guru ni apabila mempunyai nilai, mempunyai kesedaran untuk memiliki nilai-nilai murni tersebut, maka sudah pasti akan berlaku perubahan kecil, walaupun sekecil orang kata perubahan tu sangat kecil tapi bermakna, kerana dapat memahami, dapat menerapkan dalam kehidupan seharian. Okey, kita tengok pula apa kepentingan dapatan kajian ni di dalam PDPC yang berlangsung. Sudah pastilah akan menjadi PDPC yang lebih bermakna kepada murid-murid. Mereka dapat mengaplikasikan perkara tersebut di dalam kehidupan seharian. Sudah pasti murid-murid tidak akan apabila didedahkan dengan penerapan elemen kepelbagaian budaya, mereka akan mengaplikasikan perkara tersebut dalam kehidupan mereka, dapat mengharmonikan kehidupan di negara kita, di Malaysia ni. Okey, seterusnya selain itu, PDPC juga akan menjadi isi pengajaran yang disampaikan oleh guru akan berbentuk universal, tidak tertumpu kepada budaya Melayu sahaja, tidak tertumpu kepada kumpulan tertentu sahaja. Jadi pengajaran yang disampaikan tu akan berbentuk universal, akan membuka pemikiran murid-murid, akan membuka pengetahuan kotak minda murid-murid ni tidak tertutup, tidak hanya jumut kepada walau semata-mata kerana aku orang Melayu, aku tak perlu tahu budaya lain. Tidak, kita tidak mahukan perkara itu daripada terus berlaku di dalam bilik darjah yang berada di Malaysia ini. Okay? Jadi saya rasa cukup sekadar itu saja daripada saya. Seterusnya saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada moderator kita. Okey, baiklah. Seperti Puan Syakira terangkan tadi, antara salah satu kepentingan kajian ini ialah PDPC itu akan menjadi lebih bermakna dan isi pengajaran akan disyarahkan dalam bentuk universal. Jadinya saya ingin bertanyakan pula soalan kepada Puan Nazihah. Apakah pula kepentingan kepelbagaian pengajaran ini dalam PDPC pada abad dunia pendidikan kini? Boleh Puan ulas sedikit? Baiklah, pada pandangan saya, dalam menuju era moden ini, terdapat pelbagai teknik pengajaran yang telah diperkenalkan kepada guru dan pendidik. PAK 21 merupakan teknik yang diperkenalkan kepada guru bagi memastikan kualiti pembelajaran dapat ditingkatkan. Pelbagai kepentingan yang dapat kita peroleh jika melaksanakan teknik pembelajaran ini. Pertama, seorang guru dapat menggunakan kaedah yang bersesuaian dengan kelas untuk memastikan semua pelajar mencapai objektif pembelajaran. Pembelajaran terbeza dapat diterapkan melalui teknik atau kaedah mengajar PAK 21 ini. Pelajar berasa lebih tertarik untuk belajar dan pembelajaran menjadi lebih menarik.
Dengan penggunaan teknik penyoalan juga dapat membantu guru dan murid untuk berfikir di luar kotak dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Kepelbagaian pengajaran ini dapat memastikan guru di sekolah di seluruh Malaysia dapat mengajar dengan lebih berkualiti dan dapat melahirkan lebih ramai model insan di dalam negara. Oleh itu, setiap guru mestilah memastikan pengajaran dapat dilaksanakan dengan lebih bermakna. Baiklah, seperti kita tahu, pembelajaran akan berjalan lancar dan menarik sekiranya guru menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang pelbagai dan bersesuaian untuk menarik minat murid ketika PDP dijalankan. Justeru, apakah pandangan Puan Syakira sekiranya guru masih menggunakan cara pengajaran tradisional berbanding cara pengajaran moden sekarang? Okey. Baiklah, terima kasih kepada Cik Maliana di atas soalan yang telah dilontarkan sebentar tadi. Jadinya kita nak tengok apakah yang akan berlaku sekiranya guru mengekalkan cara pengajaran tradisional di dalam bilik darjah. Okey. Sebelum saya kupas pengajaran tentang kesan pengajaran tradisional di dalam bilik darjah, kita tengok dahulu antara fokus yang perlu diutamakan oleh seorang guru dalam tugas dia mengajar kepada murid adalah untuk memastikan pengajaran, isi pembelajaran yang disampaikan di dalam bilik darjah adalah satu pengajaran yang berkesan kepada murid-murid, memberi makna kepada murid-murid. Jadinya dalam bidang pendidikan ni terdapat pelbagai strategi yang dibekalkan kepada guru-guru untuk memastikan pengajaran tersebut disampaikan secara berkesan supaya murid ni lebih faham, murid ni dapat menerima, dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan oleh guru tadi. Jadinya antara teknik ataupun antara strategi pengajaran yang sering diberikan di dalam bidang pendidikan ni antaranya adalah strategi berpusatkan guru, berpusatkan murid dan berpusatkan bahan. Ini memang istilah yang sangat sinonim dalam bidang pendidikan. Okey, jadinya kita berbalik kepada istilah pengajaran tradisional tadi tu. Okey, pengajaran tradisional merupakan sinonim kepada pengajaran yang berpusatkan kepada guru. Apa itu pengajaran yang berpusatkan kepada guru? Pengajaran yang berpusatkan kepada guru ni adalah guru semata-mata mendominasi proses PDP yang berlangsung di dalam bilik darjah dengan pelibatan murid yang sangat minimum. Maksudnya guru tu yang akan menyampaikan, memberi syarahan, memberi tunjuk ajar tanpa murid ni melibatkan diri secara aktif di dalam bilik darjah. Dan istilah lain juga dikenali sebagai chalk and talk. Guru tulis dekat whiteboard, guru bercakap dekat whiteboard, murid hanya duduk dengar apa yang disampaikan oleh guru di dalam bilik darjah. Okey, jadi kita tengok balik apa kesan ataupun impak sekiranya pengajaran tradisional ni guru kekalkan di dalam zaman sekarang ni kan. Okey, yang pertama saya nampak murid, pada pendapat saya nampak murid akan merasa cepat bosan ketika proses PDP berlangsung. Kenapa? Kerana terdapat dalam kajian mendapati murid-murid di dalam bilik darjah fokus mereka secara 100% di dalam bilik darjah adalah 15 minit pertama sahaja. Okey, 15 minit pertama sahaja. Setelah itu murid akan fokusnya semakin berkurang. Jadinya sebagai seorang guru yang hanya melaksanakan chalk and talk di dalam bilik darjah, sudah pasti murid tu tidak dapat nak menyerap ilmu itu dengan semaksimum yang mungkin kerana mereka telah kehilangan fokus masa PDP tersebut berlangsung. Okey, jadinya apabila murid dah kehilangan fokus, pembelajaran tersebut tidak dapat dihadam dengan baik,
maka objektif pembelajaran ataupun kita sebut sebagai hasil pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru semasa di dalam bilik darjah akan sukarlah dicapai. Itu yang impak yang saya nampak yang pertama. Impak yang kedua adalah pengajaran tradisional ni dia akan melahirkan golongan murid yang pasif. Kenapa kita kata murid pasif? Seperti yang saya telah sebutkan sebentar tadi, pengajaran dalam bilik darjah, PDP dalam bilik darjah didominasi oleh guru semata-mata. Dengan pelibatan murid yang minimum. Murid hanya akan terlibat jika guru bertanyakan soalan, ataupun guru memberikan modul latihan untuk dijawab. Itu adalah pelibatan yang sangat minimum, menyebabkan guru ni tak dapat nak melihat keaktifan murid di dalam bilik darjah. Sebab semua benda diberi oleh guru. Istilah kita kata murid disuap oleh guru, dengan ilmu-ilmu tanpa mereka berusaha untuk mencari sendiri, ataupun kita kata otak murid tak bekerja keras masa di dalam bilik darjah tu, kerana semua benda diberikan oleh guru. Isi pengajaran diberikan oleh guru, perbincangan jawapan diberikan oleh guru, semuanya didominasi oleh guru. Maka murid-murid tidak mempunyai peranan di dalam bilik darjah, menyebabkan cara pengajaran tradisional ni melahirkan murid-murid yang pasif, tidak mampu untuk berfikiran secara kreatif dan kritis, tidak mampu untuk mempunyai kemahiran bersosial bersama rakan-rakan, tak melihatkan nilai-nilai murni yang ingin dicapaikan oleh KPM. Jadinya cara pengajaran tradisional ni saya melihat bukanlah semua cara pengajaran tradisional tidak sesuai. Tidak. Ada sesetengah mata pelajaran yang bukan sesetengah mata pelajaran, sesetengah topik di dalam beberapa mata pelajaran yang ada dalam KPM, ya saya akui perlukan cara pengajaran tradisional, iaitu dengan guru memberi syarahan, guru memberikan info yang fakta-fakta kepada murid. Tetapi yang topik-topik selanjutnya tu perlukan kepada pelibatan murid, supaya murid ni dapat bergerak aktif, dapat berfikiran kreatif, kritis dengan situasi yang diberikan, permasalahan yang diberikan oleh guru. Jadinya perkara ni kalau dikekalkan cara pengajaran tradisional ni, saya lihat ia merupakan perkara yang kurang relevan pada masa kini, yang merupakan ledakan teknologi sains ni kan, dan juga tidak sejajarlah dengan kehendak yang KPM telah gariskan untuk mencapai falsafah pendidikan kebangsaan kita, untuk mencapai misi visi KPM sendiri. Jadi saya rasa itulah antara beberapa kesan yang saya dapat berikan, dapat tampilkan kepada tuan-puan semua, apa yang akan berlaku sekiranya guru mengekalkan cara pengajaran tradisional. Jadi saya serahkan kembali kepada Cik Maliana, moderator kita pada hari ini. Okey, baiklah Puan Syakira, terima kasih di atas pendapat yang telah diberikan. Jadi sebelum kita menutup forum kita pada hari ini, saya ingin meminta Puan Naziha selaku orang yang sudah lama berpengalaman dalam dunia pendidikan ini, bolehkah Puan memberi sedikit tips dan saranan kepada diri dan semua guru yang ada untuk melaksanakan kepelbagaian ni dalam PDPC? Okey, dipersilakan Puan. Baik, untuk saranan dan tips pada diri dan guru semua dalam melaksanakan PDPC kepelbagaian. Bagi mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu FPK, pelbagai saranan yang perlu dilakukan oleh seseorang guru. Guru merupakan tunjang utama pendidikan dalam negara kita. Oleh itu, sebagai seorang pendidik, perlu ada perubahan yang dilakukan bagi memastikan negara kita mengikut perkembangan global masa kini.
Sebagai seorang guru, iaitu sebagai pendidik, penerapan nilai-nilai murni perlu dilaksanakan sewaktu PDPC bagi memastikan Malaysia dapat melahirkan masyarakat yang berguna dan berdisiplin. Sebagai contoh, negara matahari terbit iaitu Jepun, cara pendidikan yang diterapkan dapat mengubah minda pemikiran ke pemikiran kelas pertama. Perkara ini perlu dijadikan contoh dalam pendidikan dalam negara kita. Oleh itu, amat penting bagi seorang pendidik untuk menyentuh perkara nilai-nilai murni ini bagi memastikan masyarakat Malaysia sentiasa mempunyai akhlak yang murni. Sejurus dengan dasar kerajaan kita yang mana ingin melahirkan masyarakat madani. Guru turut perlu memainkan peranan dengan mengambil kira sosio-budaya pelajar di sekolah yang mana semua datang dari latar belakang yang berbeza. Guru perlu cepat untuk membiasakan diri dengan budaya kaum lain agar kaum lain tidak terasa terpinggir di dalam kelas. Sejurus itu, golongan pendidik perlu tabah dalam mendidik anak bangsa kerana generasi akan datang ini lahir dari tangan seorang guru. Jadi itu sahaja daripada saya tentang saranan dan tips sebagai seorang guru dalam melaksanakan PDPC. Terima kasih Puan Najihah di atas perkongsian yang menarik tadi dan tips-tips yang amat berguna bagi saya dan semua. Diharapkan agar hadirin sekalian dapat mengambil input-input yang telah dikongsikan sebentar tadi. Hasil perbincangan kita tadi dengan dua orang ahli panel kita dapat saya simpulkan bahawa perpaduan dalam masyarakat pelbagai budaya merupakan nadi kepada kestabilan politik, pembangunan ekonomi dan keharmonian rakyat. Oleh yang demikian, guru perlu berperanan untuk memimpin di dalam bilik darjah untuk membudayakan ciri-ciri kesederhanaan, kepekaan kepada orang lain dan toleransi dalam kalangan pelajar. Baiklah, sebelum mengakhiri sesi perbincangan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua orang ahli panel kita kerana sudi hadir di dalam forum ini dan berkongsi pendapat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin-hadirin yang sudi meluangkan masa dan mendengar forum kita pada pagi ini. Baiklah, sekian saja daripada saya. Kita akan berjumpa lagi di sesi akan datang. Baiklah, sekian, terima kasih.